Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mulai saja ya. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video. Saudara kita itu namanya MDDXH5. Bang, reaction video ini ya. Ini sekolah khas untuk orang yang melakukan kesalahan. Contohnya seperti membuli, merompak, hisap dadah dan sebagainya. Oke, di sini ada sekolah khusus untuk orang yang membuli, merompak, hisap dadah. Oh ya kah? Baru saya tahu. Sekian lama saya reaction pasal Malaysia, saya baru tahu. Oke, daripada penasaran, lebih baik kita akan lihat seperti apa. Oke, langsung kita play. 1, 2, 3, play. Dia satu cerita yang Syamim agak suka lah. Daripada ijat cerita ni kan, budak-budak dekat sini semuanya kreatif gila tau. Sampaikan diorang ada buat hanger menggunakan kertas. Lepas tu diorang buat ampaian menggunakan plastik roti tau. Diorang ambil plastik roti tu, diorang tarik panjang-panjang. Bila dengar pasal sekolah Henry Gurney ni, tak lain tak bukan mesti dikaitkan dengan jenayah budak-budak bawah umur atau lebih familiar dengan nama Juvana. Biasanya kita dengar benda-benda yang tak baik je kan dekat sekolah ni, macam keganasan, buli dan sebagainya. Okay, sekolah ni bukan saja dijadikan tempat tahanan, tapi ia lebih kepada membentuk pesalah Juvana itu untuk jadi orang yang berguna untuk masa hadapan. Oh, ini sekolahan itu membentuk karakter yang sebelumnya karakternya dia macam budak-budak nakal ya, degil. Itu dirubah karakternya supaya lebih baik. Quote macam itu ya. Kok tak silap, kalau saya silap betul kan ya. Oke, kita play lagi 1, 2, 3, play. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay, Syamim sebenarnya terpanggil nak buat video ni disebabkan ada seseorang ni tahu. Okay, nama dia Izzat Daniel. Okay, Syamim rasa ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Sebab dia ni dah viral 2-3 hari lepas tau dekat social media. Okay, disebabkan dia ada share video dia sepanjang 3 tahun dia dekat sekolah Henry Gurney. Kalau tak silap Syamim, dia ada buat sampai 10 part tau. Syamim ada tengok semua sekali. Okay, kalau korang nak tengok sampai habis, korang nak habiskan part tu, ada 10 part tu, dia lebih kurang dalam 1 jam lebih macam tu lah. Okay, apa impression korang pasal sekolah Henry Gurney ni? Yang pertama mestilah jahat, yang kedua mesti teruk, betul tak? Sekejap lagi Syamim cerita pasal si Izzat ni. Tapi sebelum tu Syamim nak cerita asal usul sekolah Henry Gurney dekat korang dulu. Okay, jom kita pergi tengok Sekolah Henry Gurney, weh, lagunya seram macam banget. yang korang tahulah, salah satu sekolah Henry Gurney yang famous dekat Malaysia ni terletak dekat Melaka, betul tak? Bila Henry Gurney je dekat Melaka. Bila Melaka je Henry Gurney. Okay, kalau korang nak tahu, sebenarnya ada 5 buah sekolah Henry Gurney dekat Malaysia. Pertamanya dekat ada cabangnya. Melaka, yang kedua Kota Kinabalu Sabah, ketiga Keningau Sabah, Puncak Borneo Sarawak, and then yang terakhir Batu Gajah Perak. Di antara 5 buah sekolah ni ada sekolah yang untuk lelaki sahaja dan untuk perempuan saja. Yang campur pun ada. Tapi yang pertama sekali dibuka tu dekat Teluk Mas Melaka tu lah. Sekolah ni beroperasi sepenuhnya pada tahun 1949. Tapi masa awal pembukaan dia tu, sekolah ni dikenali hampir sebagai 70 tahun ya, 70 tahun. Dan setahun selepas tu, nama dia ditukar kepada Sekolah Latihan Pemuda pada tahun 1950. Dan akhir sekali pada tahun yang sama, sekolah tu dinamakan sebagai Sekolah Henry Gurney. Nama Sekolah Henry Gurney ni dipilih atas sebab Sir Henry Gurney sendiri yang merasmikan pembukaan sekolah ni. Okay, siapa masih tak kenal lagi Sir Henry Gurney? Kat tangan. Okay, kalau korang saya tak lah, kenal, korang pergi sekolah balik lah. Kena pergi sekolah menengah balik. Sebab kita ada belajar kan dekat sekolah menengah, betul tak? Okay, saya tidak tahu, nanti saya akan searching. Sir Henry Gurney. Okay, Sir Henry Gurney ni adalah seorang warga UK yang bekerja sebagai pesuruhjaya tinggi British dekat Melaya pada tahun 1948 hingga 1951. Okay, dan akhirnya pada tahun 1951 dia mati ditembak oleh pengganas komunis dekat Bukit Fraser. Okay, dalam buku sejarah ada cerita tau, tapi Syamil lupa tingkatan berapa punya. Okay, kita teruskan cerita pasal sekolah tadi. Sekolah Henry Gurney ni terbentuk disebabkan Malaysia pada masa dulu kan menubuhkan Akta Mahkamah Juvana 1947 dalam turunan Akta 90 untuk menjaga pesalah di bawah umur 18 tahun. Okay, korang pernah tengok cerita Juvana kan? Actually sekolah dia tu tak sama guys dengan SHG. SHG ni short form kepada Sekolah Henry Gurney lah kan.
Okay, Syamim sebut SHG je. Kalau sekolah Wira Bakti tu dia under Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk SHG ni dia lain pula. SHG ni sepenuhnya di bawah seliaan Jabatan Penjara Malaysia. Anggota yang bertugas dekat dalam tu pun semuanya daripada pegawai-pegawai polis. Dekat Malaysia ni kalau budak-budak bawah umur dia buat jenayah kan, dia takkan dapat hukuman macam orang dewasa lah. Okay, rasanya bukan dekat Malaysia je, dekat seluruh dunia lah. Dekat setiap negara tu mesti ada dia punya akta dia masing-masing kan. Tapi depends juga kepada jenayah yang diorang buat tu. Kalau kesalahan tu. Di sini yang saya salutkan kan ya, budak-budak yang di bawah umur yang melakukan kesalahan macam hisap dadah atau membuli itu di bawah umur ya, itu tidak dipenjara, akan tetapi dididik. Kalau di sini memang tidak boleh dipenjara anak di bawah umur karena ibarat belum dewasa ya. Paling mereka itu dididik di dinas sosial macam itu. Kalau di sini disekolahkan ya, ibaratnya dididik, bukan dihukum ya. Ini dididik supaya dia karakternya itu lebih baik, supaya dia lebih baik lagi ke depannya maybe. Ternyata nama Henry Gurney ini diambil dari nama orang. Dia orang UK, ditembak komunis tahun 1951 kalau tak silap tadi ya. Oke. Dan sekolahan ini sudah lama, dari 1949. Udah 70 tahun lebih. Luar biasa. Dan letak sekolah ini ada kebanyakan di Sarawak ya. Di Sarawak ada 3 kalau tak silap. Di Melaka. Lepas tu satu lagi apa tadi? Saya lupa lagi. Oke, kita pilih lagi satu lagi play. Yang diorang buat tu, kalau kesalahan tu terlalu berat sangat, sekolah ni macam tempat dia punya persinggahan je. Okay, selepas umur 21, okay, diorang ni akan kena hukuman yang sama macam orang dewasa. Korang mesti tertanya kan, kesalahan macam mana yang boleh... Oh, ternyata ya. Misalkan ya, dia masih di bawah umur, dia disekolahkan di situ, dididik ibaratnya. Selepas umurnya sudah dewasa, dilanjutkan hukuman sesuai dengan orang dewasa. Oh, I know. Berarti sama aja dong. Dia terkurung juga dari dia masih ibaratnya muda sampailah dia tua ya, maybe sesuai dengan kesalahan dia. Yang paling teruk nampaknya yang hisap-hisap dadah. Kalau misalnya yang bully macam itu, budak-budak nakal, tidak akan lama lah. Paling dia dididik di sekolahan itu saja, tidak dilanjutkan ke yang hukuman macam orang dewasa, tidak. Kalau hisap dadah mungkin. Oke, kita pilih lagi 1-3 play. Layakkan diorang untuk masuk dalam ni. Okay, daripada apa yang Syamim buat research kan. Okay, dalam sekolah ni korang boleh jumpa macam-macam budak tau. Macam-macam jenayah yang diorang buat. Contohnya macam rogol, bunuh, rompak, hisap dadah. Okay, kiranya memang jenayah tu jenayah yang berat lah. Bila diorang kena tangkap dengan polis, okay, step yang pertama sekali, diorang kena dibicarakan terlebih dahulu. And then dah jatuh hukum apa semua, barulah diorang dibawa pergi ke sekolah ni. Okay, tapi bukannya masuk macam tu je guys. Okay, mungkinlah ada dia punya prosedur yang rumit kan. Okay, sebab memang kalau seseorang tu nak dimasukkan dekat sekolah ni, dia ambil masa yang sangat lama. Ternyata dalam sekolah ni sebenarnya banyak cabang tau untuk budak-budak ni semua. Bukan sekadar tahanan dengan pemulihan je. Tapi objektif pertama dia adalah fasa pemulihan lah. Kalau dah nama bawah seliaan Jabatan Penjara Malaysia kan, korang faham je lah. Diorang ni sama je macam pesalah jenayah yang orang-orang dewasa kan. Cuma umur je masih budak-budak lagi. Untuk jadikan budak ni lebih berdisiplin kan, so pegawai dekat dalam tu terpaksa lah layan diorang. Orang cakap faham je lah korang, agak keras lah. Okay, so diorang memang dia layan agak kasar sikit. Okay, itu belum masuk yang senior lagi kan. Senior yang ganas-ganas apa semua tu. Budak-budak dalam tu kebanyakannya budak-budak yang buat jenayah tau. Lebih baik diorang ni kena layan macam tu guys. Kalau diorang layan baik-baik, diorang takkan cakapnya. Okay, untuk jadual sekolah ni pula, jadual sekolah ni memang padat lah. Senang cerita, pihak sekolah ni memang set betul-betul diorang punya aktiviti. Sebab yelah kan, nama pun fasa pemulihan, mestilah kena cedok cukup-cukup. Cedok kan. Okay, diorang biasanya akan diisi dengan ilmu keagamaan. Okay, ikut perbezaan agama seseorang tu. Kalau orang tu agama Kristian, dipisahkan ya. Church datanglah untuk tarbiyah budak tu. Kalau macam Indian, Buddha ke, ikutlah agama diorang. Kebanyakannya budak-budak yang keluar daripada sekolah ni, dia jadi lebih baik daripada kita yang sekarang ni tau, yang dekat luar ni. Apa yang Syamim ya wajar, sekarang kenapa ya? Ada yang sambung belajar, yang belajar pandai lah macam tu. Okay, sebab wajar mereka lebih baik dari kita ya kan, dari perilakunya. Karena didikannya mesti keras ya. Itu yang bikin mereka taubat. Tidak akan mengulangi hal yang sama. Kalau mereka mengulangi hal sama, mesti mereka teringat-ingat masa pendidikan di sekolah Henry ini. Henry inilah ya kan ya. Mesti mereka kapok. Saya tidak nak lagi lah buat kejahatan. Karena nanti saya takut masuk lagi ke situ. Ya kan? Itu.
Oke, kita play lagi 3 play. Sebab dalam sekolah ni diorang belajar macam-macam tau. Daripada buta huruf sampailah pandai ngaji, sampailah pandai baca, sampailah ada yang dapat 9A dalam SPM guys. Korang tengok betapa hebatnya sekolah ni membentuk sasiah seseorang pelajar yang teruk. Okay, senang cerita dah ramai lah yang lahir daripada sekolah ni, yang orang-orang berjaya kan. Okay, Syamil cerita aktiviti dalam sekolah ni pula. Ini dari website penjara, Jabatan Penjara sendirilah. Sekolah Henry Gurney ni menitik beratkan 2 aspek. Antaranya latihan dalam bidang vocational dan yang kedua dalam akademik. Okay, confirm lah akademik tu jadi nombor 2, betul tak? Sebabnya boleh kata 80% orang yang masuk dekat situ memang tak minat nak belajar. So kalau diorang tak minat belajar, diorang bolehlah pilih sama ada diorang nak ke arah vocational ataupun nak ke arah akademik. Untuk part vocational pula, dia ada beberapa cabang tau, macam kelas kimpalan, kelas automotif, dan ada lagi dah 2-3 jenis. Sebab lain sekolah lain tau dia punya subjek dia tu. Tapi untuk HSG Melaka, diorang terkenal dengan kumpulan pancaragam. Diorang akan pergi ke event mana-mana luar daripada sekolah tu untuk buat show. Yang special pasal sekolah ni, walaupun nama dia tu sekolah tahanan kan, bila budak-budak ni semua graduate daripada situ, diorang bebas lah nak bersosial ke, nak apa, nak kerja apa ke. Dia macam umpama bagi peluang kedua lah. Diorang ni bebas daripada cop penjara, ataupun senang cerita bila diorang keluar tu tak adalah cop-cop apa ke daripada penjara ke apa kan. Karena masih muda, tak ada masalah guys. Pengalaman 3 tahun Izzat. Oh, dia pernah ngalamin ini. Siapa yang Syamil cerita ni semuanya apa yang keluar daripada mulut Ijat ni sendiri tau. Okay, Syamil tak adalah nak buruk-burukkan dia ke apa. Nah, Izzat ini pasal kisah 3 tahun dia dekat dalam tu. 3 tahun Izzat ni bekas tahanan dari sekolah Henry Gurney, Teluk Mas. Okay, sebelum dia kena tangkap, dia pernah terlibat dengan kes dadah, pecah rumah. Okay, Syamil kesian juga dengan budak-budak macam ni. Sebab dia orang ni jadi macam ni biasanya atas sebab faktor didikan lah, ataupun kasih sayang, kurang kasih sayang macam tu. Okay, and then lepas kena tangkap tu, dia kena ikut banyak prosedur lah sebelum dia masuk dekat sekolah tu. Okay, mula-mula perbicaraan, and then dah dapati bersalah, barulah dia dihantar dekat SSG. Apa yang dia cerita masa tu, mula-mula sampai tu dia rasa memang macam nak bunuh diri lah, dia kata. Sebabnya sekolah tu exactly sama macam penjara guys. 6 bulan pertama diorang duduk dekat blok pengasingan. Okay, kita faham sendirilah kenapa diorang kena duduk dekat blok yang berasingan dengan orang yang senior, lebih senior kan. Sebab budak-budak dekat sini memang di luar jangkaan guys. Kalau awal-awal ni dah bercampur dengan senior, memang habis lunyai, habis guys. Okay, dalam blok tu pula bukan macam asrama biasa tau. Okay, dia lebih kurang macam sel tahanan. Nama pun sel kan, mungkinlah dalam tu macam situasi sama macam dalam lock up lah. Dan dia cerita masa ni dia tidur dekat atas lantai je. Sebab kan sekolah ni memang tak ada bagi kemudahan apa-apa, katil ke apa, benda-benda yang berbahaya kan, yang boleh nampak dekat depan mata budak-budak ni. Okay, diorang takkan bagi nampak tau. Katil ke besi ke apa, tali pinggang pun tak boleh guys. Okay, ada satu cerita yang Syamim agak suka lah. Okay, daripada Ijat cerita ni kan, budak-budak dekat sini semuanya kreatif gila tau. Sampaikan diorang ada buat hanger menggunakan kertas. Lepas tu diorang buat ampaian menggunakan plastik roti tau. Diorang ambil plastik roti tu, diorang tarik panjang-panjang, jadikan tali, and then ikat dekat satu penjuru. Okay, diorang sangkut baju diorang. Memang power guys budak-budak kat sini. Duduk dalam tu lebih kreatif ya. Dan lepas 6 bulan daripada blok yang pengasingan tu, dia pindah pula dekat blok yang biasa. Walaupun dah 6 bulan masa tu kan, bukanlah tiket untuk jadi senior tau. Dia cerita juga dia kena salam perkenalan dengan senior-senior yang masa dia baru pindah dekat blok baru tu. Tapi dia tak adalah exactly cerita apa yang dia kena. Cuma dia cakap memang sakit lah, kena tapak kaki apa semua kan. Itu benda biasa lah dekat dalam pusat tahanan ni. Okay, Syamim pendekkan cerita je lah. And then selepas 3 tahun duduk dekat SSG, Izzat ni pun keluar daripada situ and then sambung belajar dekat college. Kalau korang nak tahu cerita selanjutnya, korang boleh pergi check out dekat YouTube channel Izzat Daniel Muhammad Izzat Daniel. Okay, nanti saya akan lihat. Macam-macam dia cerita pasal pengalaman dia, persahabatan dia dalam tu, cara kehidupan dia. Okay, kalau korang berminat, korang boleh tengok YouTube channel dia. Syamim pun tengok sampai habis guys. Sebab tak ramai orang yang nak share kan benda-benda macam ni. So benda ni agak rare juga. Kat sekolah ni ada benda baik, ada benda buruk. Okay, yang buruknya of course lah jenayah yang diorang buat tu, betul lah. Okay, yang baiknya diorang ni confirm lah 100% akan berubah. Sebab time dekat sekolah ni lah sasiah diorang ni dibentuk semula tau, untuk belajar realiti kehidupan yang sebenar. Realiti kehidupan macam orang normal lah, tak adalah buat jenayah ke apa kan. Okay, macam biasa guys, kalau korang ada idea untuk diceritakan, korang komen lah dekat bawah. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Oke, jadi sekolah Henry Gurney, pengucapannya macam itu tak? Kalau saya salah, pengucapannya betul kan ya? Sekolah Henry aja. Sekolah Henry itu ibaratnya sekolah yang membentuk karakter ya. Budak-budak di bawah umur yang belum pantas dilengkap yang sebenarnya. Akan tetapi di sini walaupun ini sekolah, namanya sekolah, akan tetapi keras juga. Macam cakap dia tadi ya, tidur di lantai ya, tidak ada alas apa-apa. Lepas tuh yang buat saya salut ialah sekolah Henry Gurney ini bukan hanya sekolah yang bagi hukuman, akan tetapi di sini sekolah mendidik dan membentuk karakter si budak-budak yang tadinya degil, yang hisap dada,
dadah, macam-macam, itu jadi tobat. Karena di situ juga dilandaskan juga pendidikan yang keras, kawan-kawan. Nah, itu yang saya salut. Kalau di sini budak-budak di bawah umur yang melakukan kesalahan macam hisap dadah ataupun penjenayah atau macam apapun itu ya, mereka itu akan dimasukkan di dinas sosial macam itu. Dan selepas keluar, kadang-kadang mereka melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Mungkin dari segi didikannya berbeda. Kalau di sekolahan Henry Gurney ini lebih keras ya, makanya mereka itu tobat. Mereka justru karakter itu lebih baik daripada kita. Karena didikannya keras, itu yang membuat mereka itu teringat-ingat pendidikan di sekolah Henry Gurney ini itu amat keras. Jadi tidak nak balik lagi. Saya berharap di sini banyak sekolah macam Henry Gurney ini ya, supaya budak-budak di luar sana yang dipenjarakan itu bukan hanya budak-budak yang itu, tau gak? Yang budak penjenayah atau itu, budak-budak yang ibaratnya yang cakap-cakap kotor itu, tuh. Harus dididik supaya dia tidak berkoar-koar dengan kasar. Bahaya loh teman-teman ya, mereka cakap-cakap kasar macam itu, lepas tuh diikuti budak-budak lagi di bawah, itu kan nanti terus-menerus macam itu. Jadi bahasa itu tidak baik lagi diucapkan sama dia itu. Betul tak? Oke teman-temanku semuanya ya, ini salut banget ya sama sekolahan ini. Saya baru tahu loh kalau sekolah Henry Gurney ini wujud. Sekian lama saya ngereksen pasar Malaysia, baru saya tahu sekarang ini. Ini pengajaran, ini perkongsian kepada saya yang saya tidak tahu jadi tahu ya. Walaupun saya warga negara Indonesia, akan tetapi kan kita perkongsian kalau sekolah Henry Gurney itu macam ini. Bagus nih. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video saya. Jika selalu program Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.